Nak bayar 2 ilau ni. Syarah 2 kali. Tak bisa orang buat. Esok kita cantum ucapan tu lah satu. Datuk Isyak Murad kita bayar 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Haji Norizan Ghazali, Ketua Kerajaan Negeri. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Isyak Murad, Pegawai Kewangan Negeri. Dibaga Datuk Mat Suhaimi Abdul Rahman. Yang dikasihi Saiful Samaah Datuk Paduka Mufti. Tadi saya tak nampak pasal gelap. Saya turun pergi minta maaf tak nampak tadi. Datuk Haji Abdul Rahman Abdullah, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah. Dia pun tak apa putih mana. Duduk dalam gelap pula. Yang besar Datuk Haji Abdullah Hashim. Sedap ni Datuk D.O. Kota Staf Mensyarah ni sedap. Blend lah, blend. Tak macam selalu. Tapi tak minta duit apa pun. Tidak nak lulu lah tadi. Berdamailah dengan takdir, Datuk ya. Sedap ayat tu. Kita boleh pakai selalu tu. Dia betul tak nak kata apa. Ketua Jabatan Negeri, Persekutuan Daerah, tuan-tuan yang diraikan sekalian dalam Majlis Penyerahan Geran Hak Milik dan bantuan bencana bagi daerah Kota Star pada pagi ini. Pertama syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan rezeki dan nikmat yang tidak pernah putus untuk kita semua. Untuk penerima-penerima geran tanah di daerah Kota Star yang saya dipahamkan ada 40 penerima. Daerah Kota Star ini kerana bandaraya yang telah padat, tanah kerajaan pun dah tak ada lah orang nak minta. Tak ada tanah dah. Semua orang makat minta lah. Adalah hak terselit-terselit 1-2 gitu. Jadi tak sama dengan Pendang, Padang Terap, Sik, Baling yang masih luas dengan tanah kerajaan. Tu pun kira tak ada dah. Kalau nak pi Mugang lah ni memang tak ada dah lah. Jadi yang kita duk bagi geran 2-3 minggu ni adalah hak Mugang 20 tahun, 10 tahun dulu. Jadi tuan-tuan janganlah lo start ni duk asah parang pi jalan kok Pendang pula. Lama orang Pendang ligan balik kot. Memang tak ada, susah nak dapat. Bila kita mula bagi geran di beberapa daerah, orang pun duk WhatsApp saya tanya, "Tang mana ada tanah lagi kami nak pi minta sama?" Saya kata aku pun tak tahu. Saya pun tak tahu tang mana ada, kena pi cari. Kena pi tanya jabat tanah. Dia kata depa pun tak habaq. Tentu depa tak habaq. Kena pi agak-agak tang mana boleh kan noh. Tapi kebanyakan tanah-tanah kerajaan ni, tanah state land ni telah dimugang dan telah dibuat permohonan. Yang kita duk bagi ni hak mohon puluh belas tahun dulu. Yang baru-baru ni susah. Kecuali kita belilah tanah nak buat guna dah. Tanah minta habis dah. Pun begitu ada juga 1-2 tempat yang akan kita pertimbangkan kerana permohonan tak pernah lulus daripada dulu-dulu. Kita akan pertimbangkan untuk diberi kelulusan hak milik ataupun LPS dulu dalam beberapa bulan ini. Tuan-tuan sekalian, tanah sangat penting dalam kehidupan. Saya bercita-cita untuk pastikan rakyat Kedah ni ada tanah sendiri. Walaupun sempit, walaupun kecil untuk tapak rumah. Ataupun akan datang, kita tidak lagi mempunyai tanah secara fizikal. Macam orang Kuala Lumpur. Dia ada geran, tapi dia tak ada tanah fizikal. Tanah dia duduk tangin semua. Dia naik ke atas, dia panggil geran strata. Geran lah, tapi tanah duduk bawah. Tanah duduk tangin. Geran strata. Kita pun akan bergerak ke arah itu selepas landed properties ni tak mampu dibina lagi macam Bandaraya Kuala Lumpur, maka dia akan pergi horizontal, bangunan-bangunan tinggi, dan kita akan mula memperkenalkan kutipan cukai tanah secara geran strata untuk pastikan kita tidak kehilangan hasil. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam banyak sekali tentang
pembangunan, penguasaan, pemilikan, pengurusan tanah, dan ada kitab Siasah Syar'iyah yang membincangkan tentang revolusi tanah. Ini panjanglah noh. Kena panggil Datuk Mufti mengajak. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya ardon maitata fahiyalah." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu baginya, iaitu menjadi miliknya. Maksud bagi hadis ini ialah tanah itu belum ada pemilik. Kalau kita pergi duk tanam tanah orang, tuan tanah tu duk Kuala Lumpur, dia jarang balik. Kita pun duk tengok macam tanah kosong. Kita pun pergi perhidup tanah tu, tanam macam-macam lah. Dapat kita kata, hadis kata, siapa yang perhidup tanah, dia punya. Tu kena parang cik weh. Pasal tanah tu ada tuan dah. Tu tak boleh lah. Ataupun dekat, duk dekat Rizab. Kita duk ingat tak ada tuan. Pergilah tebas, merom bakar. Cuh api tanam macam-macam kan. Tengok-tengok Jabatan Hutan punya. Tengok-tengok Jabatan Hutan main buh garit, kilas tangan belakang. Kalingan mesin-mesin, kalingan chainsaw, semua masuk dalam. Tak boleh juga itu pun sebab dia ada tuan dah. Tuan dia Jabatan Perhutanan. Walaupun hutan rimba, tapi dia ada tuan. Majlis Tanah Negara pun menetapkan keluasan bagi kawasan hutan. Bagi negara kita ni dia nak liputan hutan 50%. Lo ni 40 lebih baru. Pasal banyak yang telah diteroka, banyak juga yang tidak ditanam semula. Jadi kerana dia nak 50%, maka Jabatan Hutan menetapkan tanah-tanah yang dicabut keluar. Dijadikan kampung, jadikan kebun getah apa semua ni, kena diganti. Nak ganti itulah tak ada lah. Itu masalah. Jadi saya telah menetapkan beberapa kampung yang berusia lebih pada 30 tahun, yang orang duduk dah 30 tahun. Tapi tanah Jabatan Perhutanan. Kita buat keputusan untuk cabut keluar dan kita akan cari ganti bagi mencukupkan keluasan tanah Jabatan Perhutanan. Cakap tu sajalah kita boleh, kerana tanah yang kita nak ganti itu sangat terhad. Tuan-tuan sekalian, walaupun hadis tadi sebut siapa yang menghidupkan atau mengusahakan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Namun dalam kehidupan zaman moden ini kita ada sistem pentadbiran dan pengurusan hal ehwal tanah dari segi pemilikan, pengurusan dan sebagainya untuk memudahkan pentadbiran supaya tidak timbul isu-isu pertikaian sesama sendiri. Justru dalam menguruskan hal-hal seperti ini bukanlah mudah. Maka proses pemberi milikan kadang-kadang mengambil masa begitu panjang untuk memastikan pemberian hak milik tidak menjadi pertikaian di mahkamah ataupun menjadi pertikaian dengan jiran-jiran pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, ramai yang bekerja siang malam tetapi masih susah atau miskin kerana tidak mempunyai tanah sendiri. Buat benang, motong getah kerana tidak memiliki, terpaksa berkongsi dengan pemilik tanah. Kadang-kadang sampai seumur hidup kita terpaksa berkongsi menjadi kuli. Kalau belah Padang Terap Belasik ni dia panggil kuli motong. Motong kebun orang, kuli motong. Buat bendang, pajak ataupun sewa. Saya telah bercakap dengan Datuk Setiausaha Kerajaan, Datuk Pengarah PTG untuk kita mempercepatkan proses ini, insya-Allah. Semua permohonan yang masih ada di pejabat-pejabat tanah, kita akan usahakan pemberian geran sehabis baik yang kita boleh, seboleh-bolehnya semua permohonan itu kita akan langsaikan pada tahun ini juga. Pasal kita punya sasaran kutipan hasil 1 bilion. Lagi banyak kita lupuskan tanah, lagi banyak premium kita dapat kutip, insya-Allah sasaran 1 bilion itu tidaklah satu yang mustahil. Alhamdulillah, Kota Star pada hari ini kita ada 24 geran individu yang diluluskan. Kerajaan negeri juga telah luluskan hak milik kepada agensi-agensi kerajaan, iaitu 3 hak milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, 1 kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK,
2 kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah Maik, dan 17 hak milik kepada syarikat kerajaan iaitu PKB PBA Realty Sdn Bhd. Kalau ada lagi yang mohon tapi belum selesai, insya-Allah kita akan cuba selesaikan secepat yang mungkin. Berkaitan dengan permohonan tanah kerajaan negeri oleh individu, saya ingin mengingatkan kalau kita mampu, kita ada duit, tak usahlah mohon tanah, pilah beli. Pergi tengok dalam Facebook, dalam mudah, di pejabat tanah, banyak iklan orang nak jual tanah. Dah ada duit dah pergi beli. Mohon tanah ni kita biarlah kepada rakan-rakan, saudara mara kita yang kurang berkemampuan. Dia mohon tanah ni banyak premium, tak mahal sangat, macam proses jual beli. Oleh kerana kita ada duit, berilah peluang untuk memiliki tanah kepada rakan-rakan yang lebih dhaif daripada kita. Saya rasa kalau start ni semua kaya. InsyaAllah ada kemampuan. Janganlah berebut tanah kerajaan dengan orang miskin. Bagi yang mempunyai lebihan duit, belilah tanah sendiri. Dalam beberapa minggu ini, saya telah pergi ke beberapa daerah untuk menyerahkan geran hak milik tanah. Dan sebahagian daripada mereka itu telah menunggu begitu lama sehingga 44 tahun. Yang disek kemarin ini, bagi itu yang main terima anak, yang terokar tanah tu pak dululah. Pak tak ada dah, mak tak ada dah. Bila anak tu terima geran, dia teringat kat mak dia. Dia teriak wah kemah tu. Saya kalih tengok orang teriak, nak gaduh nak teriak sama. Dia kata teringat kat mak lah, teriak. Kata jenah dah aku lagi kukulin sama sini. Jom kita pergi makan nasi ya. Sampai teratulah rakyat ni berharap kepada kita, kerajaan, untuk bertindak segera sepantah yang boleh. Supaya mereka tidaklah perlu menangis, teringat kepada orang tua di hari menerima geran masing-masing. Ramai yang sudah memohon dan sudah diluluskan. Tapi ada yang masih belum cukup wang untuk bayar premium. Pelan-pelan insya-Allah bila cukup premium akan dapat geran. Tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut negeri ini, kita nak jadikan negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Kita nak masyarakat di Kedah ini hidup saling bertolak ansur, saling bantu-membantu dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melapangkan seseorang mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan daripada kesusahan pada hari kiamat. Saya akan ambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Pengarah PTG, Datuk Pegawai Daerah Kota Star dan seluruh kekitangan PTG dan pejabat daerah dan tanah Kota Star atas daya usaha merealisasikan majlis penyerahan surat hak milik pada hari ini. Kepada penerima geran tanah, sekali lagi tahniah saya ucapkan, dan jangan lupa bayar IC cashless pada tahun depan sebelum bulan 5. Sebelum 31 Mei bayar IC tanah melalui kios di pejabat tanah, insya-Allah. Bersyukurlah kita kehadap Allah Subhanahu taala yang telah mengurniakan rezeki ini, dan jangan lupa tanggungjawab kita masing-masing untuk menjaga tanah yang diberikan kepada kita. Jangan jual tanah tu dan jangan buat lok lidi. Wariskanlah tanah itu kepada anak kita esok ni, jangan jual. Saya ingin berkongsi 2-3 hari lepas ni saya jumpa dengan negarawan Tun Dr. Mahathir. Dia juga menyatakan kekesalannya. Dia menjadi pemimpin lama, Perdana Menteri yang pertama 24 tahun, kali kedua 22 bulan. Dia kata satu-satu yang saya tidak dapat halang ialah apabila orang-orang Melayu yang begitu banyak memiliki tanah telah menjual tanah mereka sehingga tak ada lagi yang untuk dipegang, akhirnya mereka kehilangan segala-galanya. Jadi dia kata, Datuk Seri, baliklah habaq kat orang kita, kalau ada tanah sekakang kera pun janganlah jual, simpanlah untuk generasi akan datang supaya tanah itu tidak terlepas. Dia kata kalau keadaan ini berterusan
tak ada sesuatu yang dapat dilakukan. Dia kata saya beri tempoh 10 tahun saja. 10 tahun saja. 2 kali pilihan raya dia kata tanah Semenanjung ini akan menjadi seperti pulau yang berada di selatan negara kita ini, di mana daripada 85% milikan orang Melayu di negara tersebut, kini hanya tinggal 15 saja. Jadi tuan-tuan, kita kena perhati sungguh-sungguh, azam sungguh-sungguh, tak usah jual lah sesak tak mana pun tanah ni, pegang bagi anak cucu kita. Jual kereta, jual van, jual mutu, tak apa, jangan jual tanah. Tuan-tuan, itulah pesanan dia kepada saya, dan saya pesankan kepada tuan-tuan, siapa yang dapat geran pada hari ini, jangan jual tanah. Jual benda lain tak apa. Jual gelang tak apa. Jual rantai tak apa. Jual lah apa-apa, jangan jual tanah. Tuan-tuan sekalian, sekadar itulah peringatan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Dipohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan acara berikutnya. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri serta Yang Berbahagia Datuk Pegawai Daerah Kota Star untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri di pentas utama. Majlis akan dimulakan dengan penyerahan hak milik tanah kepada penerima-penerima. Dipersilakan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Dipersilakan Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Seterusnya Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Dipersilakan PKB PBA Realty Sdn Bhd. Seterusnya Fatin Dalilah binti Khalid. Dipersilakan Nur Hazwani binti Rahimi. Seterusnya Nur Fadilah binti Hashim. Dipersilakan Nur Sakinah binti Muhammad Ziyadi. Seterusnya Izzatul Hanis binti Ahmad. Dipersilakan Sabrina binti Amin. Seterusnya Zulfazli bin Ismail.